الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita, walaupun masih lagi berhari raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan mudah-mudahan dalam situasi hari raya, korban yang masing-masing daripada kita berikan untuk mendapatkan ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ yang meneruskan program perkongsian ilmu ini. Dan sebelum saya memulakan kuliah pada pagi ini, saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua peserta kuliah SPAQ. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya mohon maaf jika ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan perkongsian ilmu antara kita ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan menyambung perkongsian. Kita akan menyambung perkongsian berkaitan dengan tauhid ini, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini kita akan menyambung berkenaan dengan sifat-sifat fi'liyah. Saya pun lupa bawa buku itu, tak pasti muka surat berapa, mungkin dalam muka surat 24 gitu. Bagi sesiapa yang ada buku. Cuma saya share mana petikan daripada buku tersebut. Sifat-sifat fi'liyah. Sifat takhliq, iaitu menciptakan, ialah mengadakan makhluk dari satu benda. Sifat tarziq, iaitu menetapkan bagi makhluk yang diperlukan oleh mereka, seperti makanan, minuman, pakaian dan anak keturunan. Rezeki ialah setiap apa yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dalilnya ialah Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Surah Az-Zariyat ayat 28. Allah sentiasa memberikan rezeki kepada sekalian makhluknya. Ini difahami dari lafaz Ar-Razzaq dalam bentuk sirah mubalaghah. Jadi sebelum ni kita bincangkan berkenaan dengan sempurnanya sifat-sifat Allah azali dan abadi. Dan sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iaitu kepada zatiyah dan juga kepada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan fokus sambung perbincangan berkenaan dengan sifat fi'liyah. Jadi sifat-sifat fi'liyah ni, sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam kuliah sebelum ini, ia juga adalah merupakan sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang memang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak azali, semenjak asal. Mana ia bukan merupakan suatu sifat yang baru, tidak. Tetapi juga bersifat dengan sifat qadim. Cuma ulama menyebutkan sifat fi'liyah ini dari segi jenis sifat itu termasuk di dalam sifat qadim, sebagaimana sifat zatiyah. Tetapi dari segi satu persatu sifat itu nyatanya, satu persatu sifat tersebut ia adalah merupakan hadis baharu. Adalah merupakan hadis baharu. Umpamanya kita katakan sifat mencipta bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sifat mencipta adalah merupakan sifat yang qadim. Dari segi dan semua sifat-sifat, semua sekali sifat af'al, sifat mencipta, sifat memberi rezeki, sifat mematikan, sifat menghidupkan dan sebagainya. Semuanya adalah merupakan sifat qadim. Tetapi nyata satu persatu sifat tersebut. Seperti umpamanya kita kata nyata sifat mematikan. Nyatanya sifat mematikan itu adalah hadis. Baharu. Bila berlaku sifat mematikan pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat mematikan. Maka nyatalah sifat tersebut pada waktu itu. Dan nyata sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan kepada kehendaknya. Berdasarkan kepada kehendaknya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mahu menyatakan sifat fi'liyah tersebut, maka akan terzahir, akan nyatalah sifat tersebut. Baru nyata, walaupun sifat itu sendiri adalah merupakan sifat qadim. Baik. Kemudian antara sifat pertama yang disebutkan di dalam buku ini, sifat fi'liyah yang pertama yang disebutkan di dalam buku ini ialah sifat takhliq, iaitu sifat menciptakan. Sifat takhliq iaitu mengadakan makhluk dari satu benda. Mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu daripada suatu asal. Daripada suatu asal. Seperti kita kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada satu asal, iaitu daripada tanah. Daripada tanah. Jadi sifat takhliq ni menjadi suatu yang wajib diimani oleh kita berdasarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya akan kongsikan dalil-dalil. Seperti kita kata sifat Al-Khaliq dahulu. Selepas daripada ni, satu persatu daripada sifat-sifat af'al yang disebutkan di dalam buku ini, insyaAllah saya akan kongsikan dalil-dalil, hujjah-hujjah daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sifat-sifat tersebut. Jadi bagi kita umat Islam yang mempunyai kepercayaan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ianya dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi kewajipan kepada kita untuk mengimaninya, untuk mempercayainya. Antara dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat khaliq ialah firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sebuku tanah darah beku. Pagi ini ada gangguan sikitlah sebab saya terpaksa duduk di luar, ruang luar tempat penginapan saya ni, sebab saya masih di kampung di Kelantan, dan saya terlupa pula bawa headphone. Jadi mungkin saya pun tak pastilah macam mana peserta kuliah dapat dengar ataupun tidak. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Boleh dengar dengan baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita teruskan. Itu antara ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat khaliq, sifat mencipta. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu khalaqaz zawjayn adh-dhakara wal untha.
dan bahawa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan. Jadi mana? Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa dia adalah pencipta. Dan di dalam ayat yang saya kongsikan, dua ayat yang saya kongsikan sebentar tadi, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ghaib. Lafaz dia. Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan pasangan lelaki dan juga perempuan. Jadi dia ni, kalau nak kira dia ni, boleh menunjukkan kepada sesiapa sahaja yang lelaki, yang muzakkar khalaqa ni, maknanya lafaz fi'il, perbuatan yang menunjukkan kepada lelaki. Kerana itu di dalam ayat-ayat yang lain, di tempat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggunakan penggunaan lafaz, bentuk lafaz yang lain. Umpamanya di dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz mutakallim, juru cakap. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya kami laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, sebaik-baik ciptaan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz kami, dan jelas Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran sebagaimana yang kita imani adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, ucapan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami di dalam Al-Quran, maka ia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat yang ketiga yang saya kemukakan ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz mutakallim, juru cakap, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya kamilah, iaitu Allah adalah pencipta manusia. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah, lafaz yang sama, iaitu lafaz kami, dan Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada ciptaan-ciptaan yang lain selain daripada manusia. Sebagaimana yang tersebut di dalam surah Qaf ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak mengalami sebarang susah payah. Jadi di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz kami. Mana lebih jelas. Yang dimaksudkan dengan dia, yang dimaksudkan dengan dia di dalam ayat sebelum ini adalah Allah Subhanahu wa taala, antaranya berdasarkan kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan lafaz khalaqna, kami menciptakan. Kemudian di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas dengan menggunakan kalimah Allah. Mana Allah sebagai pencipta. Umpamanya di dalam surah Al-Fatir ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir." Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas tiap-tiap sesuatu. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah yang menciptakan. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Umpamanya di dalam surah Al-Fatir juga ayat yang ke-11. Di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja." Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada nutfah, daripada titisan air benih, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan lelaki dan juga perempuan. Jadi mana di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz Allah menciptakan kamu supaya lebih jelas daripada penggunaan lafaz ghaib yang Allah Subhanahu wa taala gunakan, iaitu dia menciptakan, dan selepas itu dengan lafaz mutakallim, kami menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz Allah yang menciptakan kamu. Jadi mana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Khaliq, sifat pencipta. Dan sebab lafaz Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat pencipta, dan ia adalah merupakan suatu yang wajib diimani oleh manusia. Dan sifat pencipta Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana pembahagian tauhid yang telah saya bincangkan sebelum ini, ia diimani, diterima juga oleh orang-orang bukan Islam. Maknanya mereka terima sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan sebagainya. Sebagaimana seperti di dalam ayat yang telah saya sebutkan sebelum ini, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Mana ia juga adalah merupakan antara sifat yang bukan hanya diterima oleh orang Islam, tapi juga oleh orang bukan Islam. Kemudian sifat yang seterusnya, sebagaimana yang kita lihat pada skrin yang saya kemukakan ini, iaitu sifat yang seterusnya, iaitu sifat tarziq. Sifat tarziq. Sifat tarziq ni juga boleh digunakan dengan lafaz raziq. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebagai raziq, pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi makhluk segala yang diperlukan oleh makhluk, sama ada makhluk itu manusia ataupun selain daripada manusia. Yang diperlukan oleh makhluk seperti makanan, minuman, pakaian, keturunan dan sebagainya, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat di skrin daripada petikan daripada buku ni, Al-Fiqhul Akbar ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Razzaq yang maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam ayat ini lafaz yang dipanggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni iaitu suatu bentuk lafaz yang memberikan makna bersangatan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sangat
banyak memberikan rezeki kepada makhluk. Pemberian rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk tidak terbatas, terbatas. Jadi kerana itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah mubalaghah di dalam menjelaskan bahawasanya Allah adalah bersifat dengan pemberi rezeki. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki. Di dalam adalah pemberi rezeki. Sebagaimana dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat sebelumnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Khaliq, pencipta. Yang itu pun banyak, sangat banyak dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan dalil yang menjadi dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat memberikan rezeki. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 60 hingga 62 bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Share dulu. Satu ayat pun tak dapat. Ini daripada surah Al-Ankabut. Ini ayat yang tu ayat 60, ayat 61 dan seterusnya ayat 62. Al-Ankabut 60 hingga 62. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqha wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim." ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezeki bersamanya. Maknanya banyak binatang yang mana dia berjalan, bergerak tanpa membawa rezekinya sendiri. Allah jualah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kamu dan juga kepada manusia. Dan dia jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengaku keesaan Allah dan mematuhi perintahnya.
Allah memewahkan rezeki, meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya rezeki untuk manusia dan juga untuk semua makhluk semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita tengok dalam situasi dunia pada hari ini, ada tempat yang kebuluran, ada haiwan-haiwan, binatang-binatang yang tak dapat makanan. Ada haiwan-haiwan yang sehingga habitat kehidupan mereka terganggu sehingga mereka tak dapat makanan di tempat habitat kehidupan mereka. Itu semua bukan kerana kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka, tetapi kerana tangan-tangan jahat manusia yang merosakkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka hari ini kita akan belajar di dalam takdir. Rasanya saya dah sebut dah dulu. Saya dah sebutkan dahulu berkenaan dengan qada mubram dan juga qada muallaq. Yang tu kita telah bincangkan berkenaan dengan qada mubram dan juga qada muallaq. Qada ketentuan yang tergantung. Jadi mana di dalam ketentuan yang tergantung itu, mana Allah Subhanahu wa taala tentukan rezeki kepada makhluk, tetapi disebabkan oleh perbuatan manusia sehingga pengagihan rezeki bukan kepada haiwan sahaja, bahkan kepada manusia terganggu pengagihan tersebut. Baik. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya dialah yang memberikan rezeki bukan hanya kepada manusia tetapi kepada hidupan-hidupan yang lain. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya dia juga adalah merupakan basit yang meluaskan rezeki, basitur rizq yang meluaskan rezeki, dan juga qadirur rizq yang menyempitkan rezeki kepada manusia. Mana itu juga adalah merupakan salah satu daripada sifat antara sifat Allah Subhanahu wa taala, menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki kepada manusia. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, rezeki ni dia lebih penting lagi daripada gaji, daripada duit, daripada kiraan tu. Rezeki lebih penting. Sebab itu kita tengok orang yang kadang-kadang tidak banyak mana pendapatan dia, tetapi alhamdulillah rezekinya mencukupi. Tapi kita tengok ada orang yang sangat banyak pendapatan dia, tapi kita tengok rezeki dia tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Sebab apa? Sebab rezeki ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyempitkan dan Allah lah yang meluaskan rezeki. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan berkenaan dengan salah satu daripada asbab rezeki kepada manusia. Dan asbab rezeki itu juga adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-48. Di dalam surah Ar-Rum ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi yursilu riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samai kayfa yasha ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Allah jualah yang menghantarkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit
sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Dan engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Jadi Allah Ta'ala pemberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan sesuatu asbab untuk mendatangkan rezeki kepada manusia. Jadi kalau kita belajar sains, maknanya sains kata awan membawa air, awan berjalan, lalu awan menurunkan air. Jadi siapakah sebenarnya yang memperjalankan awan, yang meletakkan air di dalam awan, kemudian menurunkan air daripada awan sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyegarkan binatang ternakan dan juga menyegarkan kita? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahawasanya dia sebagai pemberi rezeki, dalam masa yang sama dia juga penggerak kepada sebab-sebab yang mendatangkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga adalah merupakan penyebab yang mendatangkan rezeki daripada Allah tadi. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ni, asbab yang kita lakukan, sama ada asbab yang nampak yang kita lakukan dengan jelas ataupun asbab yang kita tak nampak, yang mendatangkan rezeki kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu tidak lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, cerita berkenaan dengan kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempelak kata kepada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, sebab kaum Nabi Ibrahim ni mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Nanti saya share dulu. Ini di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-16 dan juga ke-17. Ayat 17. Jadi di sini mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menempelak kaum Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyembah berhala, sedangkan berhala tak boleh beri apa-apa pun kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh kamu. Kamu tidak menyembah Allah yang menciptakan segala-galanya. Kamu sembah selain Allah berhala. Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Wa takhluquna ifka, kamu mencipta pendustaan dengan menyembah penyesembahan yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, tidak berkuasa untuk memberikan rezeki kepada kamu. Kerana itu carilah rezeki di sisi Allah. Carilah rezeki di sisi Allah, dan bila dah tahu dah bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemberi rezeki, wa'budulah, sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah, kerana kepada Allah jua kita akan dikembalikan. Jadi mana ini di antara ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menempelak
golongan yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia tak tahu yang dia sembah tu tak boleh bagi apa pun kepada dia. Tak boleh bagi rezeki pun kepada dia. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Bukan berhala-berhala yang dia sembah yang memberikan rezeki kepada dia. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala selepas menyebutkan berkenaan dengan berhala-berhala tersebut, Allah Subhanahu wa taala kata, "Fabtaru 'indallahi rizqa." Carilah rezeki di sisi Allah. Disusuli dengan perintah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana di sini dengan jelas daripada beberapa ayat. Sebenarnya banyak sangat ayat. Antaranya kalau saya boleh tambah satu lagi. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-51. Ini ada dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan perkara ni. Allah Taala sebut wala taqtulu awladakum min imlaq. Faham? Ya. Sila. Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan bunuh anak-anak kamu kerana miskin. Jangan kerana miskin kamu menghalang anak-anak kamu. Tak nak dapat anak. Takut-takut tak boleh beri rezeki kepada anak. Takut-takut tak boleh beri makan kepada anak. Allah Ta'ala kata, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang beri rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Jadi orang miskin yang takut untuk dapat anak, Allah Subhanahu wa taala jelaskan jangan takut. Kerana miskin jangan takut. Jangan halang anak-anak. Sebab apa? Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang kaya pula di dalam ayat yang lain juga di dalam surah Al-An'am, iaitu Allah Taala guna wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu ayat yang ke-berapa? Dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat 30. Dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu, menghalang anak-anak kamu kerana takut akan jadi miskin. Kamilah yang berikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kami. Jadi Allah Ta'ala jelaskan juga kepada orang kaya. Orang kaya bimbang, takut kalau boleh anak ramai. Takut-takut rezeki tak boleh nak bagi. Takut-takut kurang rezeki kita. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW sabda, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Hadis kalau sama ada riwayat Bukhari ataupun Muslim. Di antara dosa-dosa besar ialah engkau membunuh anak engkau kerana bimbang dia akan makan bersama dengan engkau. Jadi perbuatan sedemikian, kita menghalang anak-anak, tak nak anak tanpa sebab yang mengharuskan, tanpa sebab seperti penyakit apa, tak nak anak. Kerana takut apa? Takut kurang rezeki. Takut anak makan, kongsi makan dengan anak. Anak pula makan hak kita pula. Allah Subhanahu wa taala larang perbuatan tersebut. Nabi SAW pun melarang perbuatan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukannya ibu bapa, bukannya manusia. Kemudian untuk sifat yang seterusnya, insya-Allah saya akan sambung di dalam kuliah selepas ini.
Jadi untuk kuliah ni pagi ni, saya rasa saya tangguhkan dulu kuliah ini pada pagi ini. Mana saya pun sakit, tekak sikit. Suara tak berapa nak keluar, berhari-raya makan macam-macam. Suara sakit sikit dan insyaAllah untuk beri peluang kita untuk berhari-raya pada pagi ini. Wallahu a'lam. Baik, silakan jemaah-jemaah sekiranya ada beberapa soalan nak diajukan. Ada ke? Okey, tak ada lagi Okey, mungkin kita semua masih lagi dalam suasana hari raya. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khair. Kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian memimpin kita berkongsi ilmu pada pagi ini. InsyaAllah semoga boleh berkeberkatan dan juga manfaat bersama. InsyaAllah saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah kita dapat mengambil ruang masa hari raya pada pagi ini seperti ruang masa untuk perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan ia ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Dan saya tangguhkan majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم